Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi, walaupun tadi saya tersalah letak tadi bukan surah Al-Fatihah, tadi surah Al-Baqarah letak. Sebagai satu surah yang memang kita baca setiap hari, selalu diulang 17 kali, dan mudah-mudahan dengan kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah itu semakin kita memahaminya, dan mudah-mudahan semakin kita beroleh petunjuk kehidupan ini, kerana kita memang amat memerlukan petunjuk yang cukup untuk kita mengharungi kehidupan yang semakin hari serba mencabar pada hari ini. Baik, apa khabar semua pada malam ini? Berada di manakah? Alhamdulillah, malam ini saya berada di Sungai Petani semula. Hajah Nabi Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru bermula, dan mari kita sama-sama menjemput teman-teman kita, rakan-rakan kita untuk turut serta dalam kelas kita pada malam ini, insya-Allah. Kelas kita pada hari Selasa. Jom kita kongsikan di ruangan chat di manakah keberadaan teman-teman haji hajah sekalian. Minggu lepas saya tidak dapat bersiaran kerana berada di luar kawasan. Alhamdulillah, minggu ini dapat bersama-sama Hajah Nabi Shah, masya-Allah tabarakallah, di Sentul KL. Masya-Allah. Bagaimanakah yang lain? Sama-sama juga kita malam ini, hari Selasa, insya-Allah kita ingatkan teman-teman kita untuk kelas yang akan kita kupas pada malam ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke kita pergi pada halaman 20, iaitu bermula daripada ayat 130 sampai ayat 134 yang akan kita bincangkan bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, Hajah Ain. Waalaikumsalam dari Sentul. Alhamdulillah. Biasa kalau kita memberi salam ataupun diberi salam, kita diberi salam dengan Assalamualaikum, biasanya kita akan jawab dengan jawapannya adalah satu, Waalaikumsalam, yang kedua Alaikumussalam, yang ketiga Waalaikumsalam. Tuan-puan akan jawab dengan jawapan yang mana satu? Yang pertama, satu, Waalaikumsalam. Kalau jawab dengan jawapan satu, tulis satu. Yang kedua adalah Alaikumussalam, dan yang ketiga adalah Waalaikumsalam.
Secara ringkasnya tuan-puan kita boleh jawab dengan yang mana? Satu. Hajah Azimah kata satu. Hajah Robiah kata 3. Saya bawa dulu itu dahulu ya di awal ini, sementara kita juga menantikan ketibaan teman-teman kita yang lain. So kita ada apabila diberi salam dengan yang biasalah, salam yang biasa itu sama ada kita jawab dengan yang pertama wa'alaikumussalam, wa'alaikumussalam. Yang kedua adalah alaikumussalam. Saya tidak letakkan barislah. Alaikumussalam. Dan yang ketiganya adalah wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. So kita jawab dengan jawapan yang pertama, kedua ataupun ketiga. Hajah Nabi Syah kata 1 atau 2. Hajah Ain kata 1. Hajah Sabriah kata 3. Hajah Zakiah kata 1. Tak apa, don't worry. Ini bukan tentang betul atau salah. Kerana ini memang biasa pun. Kadang-kadang kita jawab Waalaikumsalam. Kita jawab Waalaikumsalam. Kita jawab Waalaikumsalam. Tak adalah menjadi satu kesalahan yang sampai kena penjara pun. Cumanya mari kita tengok satu-satu ya. Antara jawapan 1, 2, 3 saya cadangkan jawapan, bahkan saya tulis juga dekat Facebook saya, Ibnu Asadullah Al-Banjari tu, wa'alaikumussalam. Kalau kita nak jawab, jawab dengan wa'alaikumussalam. Kenapa? Kalau kita jawab dengan jawapan wa'alaikumsalam, itu seakan-akan kita berhenti dekat sini. Wa'alaikum assalam. Kerana di sini bukan baris mati. Di sini adalah barisnya baris depan. Jadi kalau baris depan di sini, kalau nak sambung dengan alif lam dekat selepasnya itu, jadi kita baca wa'alaikumussalam. Itu kaedahnya lah kan. Jadi kalau kita baca wa'alaikumussalam, jadi dia seakan-akan kita matikan dekat sini dan kemudian tiba-tiba kita hidupkan dekat situ. So di sini bukanlah cakap tentang salah dan sebagainya, tapi dia kurang manis sikit. Waalaikumsalam. Itu yang pertama. So kalau yang biasa kita jawab waalaikumsalam, maka jom kita ubahlah jawapannya waalaikumsalam. Mussalam. Jadi dihidupkan dekat sini. Itu satu. Yang keduanya adalah sama ada waalaikumsalam ataupun alaikumussalam. Ada waw dengan tak ada waw. Tak ada masalah. Juga bukanlah satu kesalahan yang menyebabkan dipenjara 7 tahun. Cumanya keberadaan huruf waw di sini adalah waw yang menunjukkan kebersamaan. Waw yang menunjukkan kebersamaan. Jadi kalau bercakap tentang waalaikumsalam, maksudnya apa? Ke atas kamu dan juga untuk aku juga keselamatan. Maksudnya awak dan saya kita sama-sama assalam. Itu. Tapi kalau jawapannya adalah alaikumussalam sahaja tanpa ada waw dekat sini, maka itu memberikan gambaran ke atas kamu kesejahteraan. Maksudnya atas orang tu sahajalah. Kita tidaklah mendoakan sekali untuk kita bersama. So tuan-puan, pilihlah yang mana. Nak doakan untuk orang tu sahaja ataupun kita pilih untuk bersama-sama. Awak dan saya. So kalau jawapan yang kedua ini adalah hanya untuk si dia sahaja, dan kalau jawapan yang pertama ini adalah untuk awak dan saya. So waalaikumsalam, walaupun hanya huruf waw sahaja yang kita tinggalkan, tetapi maknanya sudah sangat berbeza. Jadi haji-hajah sekalian, boleh pilihlah mana-mana
nak wa'alaikumussalam, alaikumussalam ataupun wa'alaikum assalam. Kalau tanya dengan saya lebih cadangkan untuk jawapan yang pertama. Dan wallahu taala alam. Jadi itu sebagai apa? Sebagai peringatan awal bersama-sama lah untuk kita. Semua dah tahu dah saya fikir. Tapi ini sebagai apa? Sebagai untuk kita remind balik. Remind balik. Jadi ada jawapan 1, 2 ataupun 3. Saya pilih jawapan yang pertama. Jika Tuan Puan mahu pilih jawapan yang mana? Haji-hajah sekalian. 1, 2 atau 3. Mari kita tulis dekat ruangan chat. 1, 2, 3. Jom kita boleh tuliskan di situ nombornya. Tulis nombor je. Nombor 1, wa'alaikumussalam. Kalau tulis 2 itu, alaikumussalam. Kalau tulis 3, wa'alaikumussalam. Tak ada masalah, itu pilihan masing-masing. Terima kasih Hajah Nabisha. Hajah Nabisha juga pilih 1. Bagaimana yang lain? Hajah Rafi'ah juga pilih 1. Masya Allah, tabarakallah. Hajah Ain juga pilih 1. Masya Allah. Hajah Sabariyah juga 1. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi teman-teman yang lain mungkin ada yang di manakah kita tadi? Kalau terlepas tadi mungkin nanti kita bincangkan semulalah tentang itu. So kita nak lanjutkan ayat yang menjadi fokus pada kita malam ini, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 130 sampai ayat 134. Jadi kita baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini ayat yang akan kita telusuri bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mari kita perhatikan nota di sini, iaitu bermula daripada ayat 130 hingga ayat 134. Jika haji-hajah sekalian buka mushaf Al-Quran itu, boleh lihat pada halaman yang ke-20. Halaman yang ke-20. Baik. Jadi mari sama-sama kita teruskan. Yang pertamanya adalah pada ayat 130. Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Selain daripada orang yang membodohkan dirinya sendiri. Tak ada orang pun yang akan benci kebenaran. Itu maknanya. Kerana apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah agama kebenaran.
Dan siapa yang membenci kebenaran, itu tidak lain dan tidak bukan melainkan mereka itu adalah orang yang safiha nafsah, orang yang membodohkan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, kerana sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim menjadi nabi di dunia ini. Istafainahu, menjadi pilihan, dan Allah yang memilih Nabi Ibrahim untuk menjadi nabi di atas muka bumi ini pada zaman itu. Dan Allahumma salli ala Muhammad, walaqad istafainahu fid dunya, memberikan satu lagi gambaran teguh kepada kita. Kalau tadi menolak kebenaran, sekarang menolak manusia yang, kalau dalam ranking kita ni, kalau cakap tentang kita ada hamba biasa, kita ada waliullah, dan ini adalah kelompok para nabi. Dan maka siapa pula yang menolak kelompok para nabi, ini juga di luar akal fikiran kita. Kemudian wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan kemudiannya Allah sebutkan lagi, sesungguhnya ia pada hari akhirat tetaplah daripada orang-orang yang saleh. Ini orang yang tinggi martabat. Sebab itu saya banyak kali sebut tentang jangan kaya sebelum soleh. Jangan kaya sebelum soleh. Sudah pasti ia memerlukan satu penerangan yang tuntas, tetapi secara ringkasnya adalah bukanlah tentang jangan kaya, ataupun bukanlah semata-mata nak jadi soleh pasal nak kaya, tapi yang lebih penting itu adalah istilah soleh itu, supaya kita benar-benar menjadi hamba yang soleh. Dan bacalah dalam sejarah terkait dengan hamba-hamba Allah yang soleh, bahkan para sahabat Nabi SAW itu dalam catatan sejarah menyebutkan bahawa kekayaan bagi para sahabat, kalau kita bercakap tentang hari ini, ada orang yang kaya tapi sahabat Nabi mereka bukan kaya, bahkan ramai yang amat kaya. Dan mereka kaya itu bukan menjadi satu tujuan, tetapi hanya menjadi satu pilihan. Pilihan ni maksudnya benda tu mudah untuk dapat, sama ada pilih untuk jadi begini ataupun saya nak pilih jalan yang lain daripada itu. Dan begitu, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hari akhirat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam tetaplah daripada kalangan orang yang saleh. Maka di sini ada beberapa mesej yang kita boleh bercerna. Yang pertama adalah mereka yang membenci kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketahuilah bahawa Allah yang memilih Nabi Ibrahim pada kedudukannya, iaitu menjadi Nabi lagi Rasul. Dan ketahuilah bahawa kedudukan orang-orang yang soleh di akhirat, mereka berada pada kedudukan yang tinggi. Baik. So Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sini kita kena fikirkanlah selalu kan, macam mana nak jadi orang yang soleh. Nak jadi orang yang soleh kena belajar tentang karakter orang yang soleh. Dan nak tahu karakter orang yang soleh, kena cari siapakah orang soleh itu. Dan sudah pastilah yang paling soleh dan tidak ada keraguan bagi kita itu adalah para nabi. Dan penghulu segala nabi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. So kita nak kena selalu fikir macam mana untuk saya menjadi orang soleh. Setiap hari kita bangun daripada tidur, itu yang kita usahakan, itu yang kita fikirkan, ya. Baik. Soalan. Jadi kita dah faham secara ringkas berdasarkan ayat ini, jadi kita nak lihat beberapa persoalan. Jadi ada sekitar dua soalan yang kita boleh fikirkan bersama-sama. Yang pertama adalah, apakah jenis kebodohan yang paling besar? Itu satu soalan. Kalau cakap tentang kebodohan yang paling besar, apa benda sebenarnya? Dan mari kita lihat apa yang disebutkan dalam Ibn Katsir, iaitulah
kebodohan yang paling besar itu bagi mereka yang meninggalkan jalan dan agamanya lalu mengikuti jalan kesesatan. Ya, ini orang yang meninggalkan agama kebenaran. Dan kemudian dia sudah berada pada atas jalan kebenaran, kemudian dia ikut jalan kesesatan. Maka adakah kebodohan yang lebih parah daripada itu? Kan kita dah bagi dah bagi satu kehidupan yang bahagia, tiba-tiba memilih derita. Manakah yang lebih sesat dan yang lebih parah kedangkalannya, atau manakah yang lebih zalim, yang lebih berat daripada itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemusyrikan iaitu menyekutukan Allah itu benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Itu disebutkan dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana direzekikan sampai hari ini untuk berada di atas jalan kebenaran. Sebab itu kalau kita sudah berada di atas jalan kebenaran, kita boleh sahaja digoncangkan daripada jalan kebenaran ini, dan kemudian kita diajak untuk mengikut jalan selain daripada jalan kebenaran itu. Maka kita tak boleh hidup seorang-seorang untuk berada di atas kebenaran itu. Maka serulah manusia. Pada hari ini, seru manusia. Supaya apa? Supaya kita dapat keluar daripada kebinasaan di tangan orang-orang yang kita tulis dekat sini tadi, perbincangan saya adalah tentang bodoh tadi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak seru manusia ni macam mana? Hari ini ada Facebook. Ada Facebook. Tulis dekat Facebook. Kalau yang rajin menulis tu tulis dekat Facebook. Tulis dekat Facebook. Ajak manusia kembali kepada kebenaran. Macam mana berkeluarga menurut agama ini. Ajak teman-teman kita. Macam mana bersyariat di dalam pekerjaan. Juga ajak teman-teman kita. Saya kalau bercakap tentang pekerjaan ini, banyak kitab-kitab yang terdahulu sudah membicarakan tentang hal tersebut. Maka bacalah. Kadang-kadang kita ni fikir bab muamalah, bab ibadah ni, selalu yang kita fikir adalah dia baca Quran. Alhamdulillah, itu pun kena, itu of course lah, kan, itu yang asas ni. Kita fikir kita nak belajar tentang salat, itu yang kita belajar fiqh salat sungguh-sungguh, dan itu memang kena belajar pun, memang kena belajar. InsyaAllah dalam bulan hadapan, bulan depan lah, hari 31, kita akan mulakan high impact solat. Ini level advance yang akan kita bicarakan dalam beberapa siri nanti, insyaAllah. So solat kena belajar juga fiqh. Tapi dalam masa yang sama, fiqh kehidupan ini bukan hanya terkait dengan itu sahaja, tetapi kita bermuamalah setiap hari, kita berurusan setiap hari. Benda-benda yang kita lakukan setiap hari itu juga kita kena belajar macam mana fiqh. Kan, macam mana kalau ada yang berkeluarga, suami isteri. Jadi kalau itu adalah kerja harian kita, maka nak tak nak kena belajar supaya kita tidak berada di atas jalan kesesatan. Apa lagi yang kita lakukan setiap hari? Kita pergi ke kedai. Maksudnya kita berurus niaga. Kita jual beli. Maka ini juga kena belajar fiqhnya. Kan? Bukan pergi kedai beli barang lepas tu habis-habis gitu je. Kita tak tahu pun yang mana halal haram, kita tak tahu pun yang mana sepatutnya kita lakukan ikut lunas syariat dan sebagainya. Bahkan ada satu perkara yang sering dilupakan oleh manusia. Apa dia? Kebanyakan daripada kita adalah orang yang bekerja. Kerja. Tiap-tiap hari kan kerja. Maka kalau kita tiap-tiap hari kerja, adakah kita semata-mata kerja sahaja? Tak. Dan kena juga belajar apa fiqhnya.
Kalau di sini ada fiqhnya, di sini ada fiqhnya, maka dalam bekerja juga kita ada fiqh kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita sudah ada banyak panduan kebenaran. Hari ini kita jangan biarkan diri kita berada di atas jalan kesesatan. Biar kita nampak orang sana, aku benda lah, kan? Kenapalah ikut benda-benda yang sesat? Tak, kita juga kan kena selalu ingatkan supaya kita tidak berada di atas kesesatan itu. Kena belajar lah, kena belajar. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Satu, kita pergi pada persoalan yang kedua. Soalan yang kedua, apa soalan yang kedua? Apakah tingginya kedudukan di dunia itu adalah petanda tingginya kedudukan di akhirat? Ini jawapan yang insya-Allah kita sebagai orang yang beriman yakin dengan keadaan inilah, bahawa adakah kedudukan seseorang itu bila dia mendapat satu kedudukan yang tinggi, maka dekat akhirat nanti dia juga berada pada kedudukan yang tinggi? Allahumma salli ala Muhammad. Itu tergantung, dan kedudukan di dunia itu tidak memberikan jaminan kedudukan di akhirat, tidak menjamin. Dan Allahumma salli ala Muhammad, tengoklah, sesungguhnya ia pada hari akhirat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tetaplah daripada kalangan orang yang soleh, iaitu orang yang tinggi martabatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Para nabi ini memang tidak terlepas daripada cercaan manusia. Kenapalah engkau datangkan orang yang nak mengajak kami kononnya ke syurga, contohnya lah. Tapi dia daripada kalangan kami juga, tak ada pun super power. Pasal manusia ni dia lebih tertarik kalau ada Power Rangers, ataupun kalau ada Superman, itu dia lebih tertarik lah, kan, pasal ada kuasa-kuasa yang tu. Sedangkan itu bukan jalannya. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan kalau kebenaran itu, ada satu kitab yang menulis tentang kecelaan tipu daya, ghurur, tipu daya. Sampaikan orang-orang yang mahu memperjuangkan kebenaran pun terkadang tertipu dengan perkara ini. Apa dia? Kita kena nampak hebat, kita kena nampak gah, kita kena nampak Allahumma salli ala Muhammad. Dan dengan segala kehebatan yang ada, kita kena nampak benda itu, supaya orang gerun dengan kita, barulah Islam dipandang tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa jadi ustaz ni? Ustaz ni kenapa cikai sangat ni? Apa benda lah, ustaz dia kena nampak. Bukanlah itu salah, tak jadi satu kesalahan, tapi jangan sampai kita berada pada tipu daya. Kita boleh memperbaiki, kita boleh mencantikkan, tetapi jangan sampai tertipu daya. Itu satu perkara yang sangat penting lah. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Sayyidina Umar pun ketika mana ditanya tentang macam ni je ke, kamu ni khalifah, kan, macam ni ke, kan, khalifah tidaklah dipakaikan dengan pakaian-pakaian kebesaran dan sebagainya. Lalu jawapannya simple, kami sudah pun dimuliakan dengan Islam, maka kami tidaklah mencari kemuliaan selain daripada Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini orang yang sudah menganggap bahawa apa lagi kemuliaan yang lebih besar daripada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ini satu bahagian agar kita tidak ghurur. Jangan kita disibukkan untuk mendapat kedudukan di sisi makhluk. Kerana kedudukan itu, ia satu memang tidak menjamin pun kedudukan mulia di sisi itu, di sisi Tuhan. Walaupun kita tidak menafikan tentang kesimpulan besar daripada Al-Quran itu banyak menyebut tentang solat dan juga zakat, solat dan juga infak. Kerana nak berikan gambaran tentang hablum minallah dengan juga hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Tapi yang kita highlightkan di sini adalah jangan sampai kita tertipu daya. Dan orang yang tidak tertipu daya adalah orang yang sedar. Orang yang senang ditipu daya adalah orang yang lalai, orang yang hilang kesedaran diri.
Bukan dia tak tahu, tapi dia lalai. So itu adalah persoalan yang kedua daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Alhamdulillah, itu ayat 130. Kita nak lanjutkan pada ayat 131. Mohon maklumkan jika saya laju ya. Takut ada yang terlepas. Okay, kalau ada yang tak faham boleh raise hand. Yang kita ada button raise hand dekat dekat Zoom tu boleh. Ataupun boleh tuliskan dekat ruangan chat. InsyaAllah kita akan baca sekiranya ada apa-apa persoalan. Tidak perlu tunggu sampai akhir pun. Boleh saja sambil-sambil tu mungkin terlintas dekat fikiran nak tunggu sampai akhir nanti takut lupa. Type je. Sekiranya kita boleh jawab malam ni kita jawablah. Kalau tak boleh kita hold insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Baik. So ayat 131 boleh kita teruskan? Kalau boleh teruskan, mari tulis dekat ruangan komen nombor 5. Yang masih boleh meneruskan. Yang masih boleh meneruskan tulis dekat ruangan komen 5. 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So 5. Masya-Allah, tabarakallah. Gimana teman-teman yang lain juga? Haji-hajah sekalian. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana 5 maka kita teruskan insya-Allah. Baik, ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, serahkanlah diri kepadaku wahai Ibrahim. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Serah dirilah kepadaku, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawapan? Qala aslamtu. Maka Nabi Ibrahim jawab, aku serahkan diri, iaitu tunduk taat kepada Tuhan. Li rabbil alamin, kepada Tuhan yang memelihara dan takbir sekalian alam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi di sini insya-Allah mudah untuk kita tangkap mesej yang ada di sini. Apa mesej yang ada di sini? Yang pertama adalah idz qala lahu rabbuhu aslim. Allah suruh kita ingat dialog ini juga. Dan ketika mana dia ajak kepada kita untuk aslim, untuk tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada Nabi Ibrahim. Tapi ini yang kita nak belajar. Kalau inilah jawapan daripada Nabi Ibrahim, maka apa jawapan daripada kita pula? Ketika mana dia ajak untuk sujud. Kita setiap hari dia ajak 5 kali paling tidak dengan azan itu. Maka segeralah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada musimnya. Ramadan sudah berlalu dan hari ini Syawal, hari yang terakhir. Dan Syawal, dan kita akan pergi kepada bulan Zulqi'dah. Zulqi'dah dan kemudian Zulhijjah. Ini pun bulan-bulan yang sudah hampir dengan bulan haji. Dah hampir dengan bulan haji. Allahumma salli ala Muhammad. Ini satu perkara yang kita nak berikan perhatian. Ketika mana di waktu-waktu tersebut, jadilah kita orang yang berserah diri. Seperti mana jawapan daripada Nabi Ibrahim AS ketika mana diminta untuk aslim, maka jawapannya aslamtu li rabbil alamin. Baik, so itu mesejnya. Mari kita perhatikan persoalan daripada ayat itu. Yang pertama, apakah faktor? Ini faktor yang mengangkat kemuliaan Nabi Ibrahim AS. Apa faktornya? Pasal Nabi Ibrahim handsome ke? Pasal Nabi Ibrahim banyak harta ke? Pasal Nabi Ibrahim adalah orang yang berkuasa ke? Jadi itu kita nak belajar tu, kita nak belajar. Apakah faktor yang mengangkat kemuliaan Nabi Ibrahim? Baik, maka
Ini jawapan yang dikongsikan dalam Al-Misbah, iaitu yang menghantarnya mencapai kedudukan tersebut, iaitu kemuliaan itu. Apa dia? Kepatuhan kepada Allah. Itu. Patuh kepada Allah. Jadi formula besar ke? Nampak simple je kan? Tapi kita formula ni yang kita rasa macam leh, nak patuh kepada Allah, itu je ke? Dan Allahumma salli ala Muhammad, patuhan kepada Allah itu bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan. So ini untuk patuh kepada Allah. Dan bila masa kita nak tahu yang kita ni patuh ke tak patuh, terkadang kita belum diuji, kita tak rasa sangat. Tapi bila diuji, pada ketika itu baru kita nampak apakah kita ni mampu untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana dalam kesempitan harta, duit tak ada, tiba-tiba ada orang tawarkan kita perlukan 100,000 contohnya. Tiba-tiba dalam keadaan memang tersepit, tiba-tiba ada yang tawarkan kepada kita, tak apalah, ambillah dulu duit ni, tapi duit ni hasilnya bukan hasil yang halal sepenuhnya lah, ada gharar sikit lah. ada syubhah sikit kat sini, adalah haram-haram sikit kat situ kan. Tapi perlu kan duit ni kan, tak apa, nanti taubat je lah. Wallahu ta'ala alam. Saya menyebut ini bukanlah kerana saya bagus, tak, tapi kerana memang kita tak diuji, kadang-kadang kita tak tahu. Itu juga dengan ujian sakit. Masa itu baru nak tahu apakah kita ni adalah hamba yang taat kepada Allah, ataupun kadang-kadang boleh menyebabkan kita hampir berputus asa dengan Allah. Malaslah nak ada doa, aku doa tiap-tiap hari pun Allah tak bagi sembuh pun. Kan? Malaslah dah nak minta dengan Allah, aku minta dengan Allah pun Allah macam tak dengar je aku minta. Dia sampai rasa dia rasa merajuk dengan Allah. Nampak simple, tetapi itulah, untuk patuh kepada Allah itu bukan satu perkara yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ini yang kita nak kena bina dengan ahli keluarga kita, dengan masyarakat kita. Macam mana kita ni nak menjadi hamba Allah yang mulia? Maka kita nak patuh kepada Allah. Apa cara kita nak patuh kepada Allah? Macam-macam cara. Baru-baru ni kami buat team building dengan PKU UTM, Pusat Kesihatan Universiti. Dan Allahumma salli ala Muhammad, di sana antara yang kami kongsikan, masalah-masalah itu masing-masing punya masalah lah kan. Tetapi saya teringat apa yang dikongsikan oleh Ustaz Agim. Kalau tuan-puan tengok dekat dalam YouTube, ada Agim. Nama Ustaz Agim. Beliau kongsikan tentang macam mana di tempatnya berlaku blame game. Orang saling salah menyalahkan. Jadi nak buat macam mana kalau orang dah saling salah menyalah? Kau kata aku kata engkau. Dan memang suasana tu tak selesa lah kalau saling menyalah. Dah sampai ke Ustaz Agim, apa formulanya? Formulanya adalah ajak manusia untuk patuh kepada Allah. Macam nak patuh kepada Allah, takkan nak beritahu ittaqullah. Kalau kita ni bos, kita boleh buat sesuatu. Maka apa yang disuruh buat? Dia kata setiap hari diwajibkan semua staf dia untuk khatam 1 juzuk Al-Quran. Khatam 1 juzuk Al-Quran. Setiap hari, every day. Tanpa gagal. Maka apa kesan dia? Kesannya adalah kerana mereka tidak sempat untuk bercakap-cakap. Kerana masa yang ada itu, yang terluang itu digunakan untuk menghabiskan bacaan 1 juzuk Al-Quran yang diwajibkan kepada mereka itu. Maka akhirnya mereka tak sempat pun nak mengumpat, mereka tak sempat pun nak salahkan orang lain, mereka tak sempat nak buat benda tu. Dan secara otomatiknya tidak ada lagi suasana blame game, tidak ada suasana lagi salah menyalahkan, tidak ada suasana tu lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila
kita mula mengajak manusia untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dengan mengajak jomlah patuh, anak-anak kena patuh kepada Allah, isteri saya kena patuh. Tak, kita macam-macam cara kepatuhan kepada Allah. Maka yakinlah Allah akan mengangkat darjat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Dan apa lagi yang mengangkat kemuliaan? Ini. Apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu adalah sumbernya bukan daripada hasil pemikiran ataupun renungannya. Ia hanyalah sesuatu yang bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga satu perkara yang pentinglah. Ini macam-macam kita dengar, kata apalah, saya tak naklah komen benda yang macam-macam dekat sini. Tetapi kita juga kena tanya pada diri kita. Kita ni beramal, kita ni hidup, sumber mana yang kita guna? Kita ambil daripada mana? Allahumma salli ala Muhammad. Adakah ini hanya semata-mata renungan seseorang, pemikiran seseorang yang tidak disandarkan kepada panduan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita kena fikir, kena tanya selalu dekat diri kita ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji-haji sekalian, ini faktor yang mengangkat kemuliaan. Kita nampak simple je, nampak simple. Tapi nak patuh kepada Allah, nak memastikan kita hidup ini bersumberkan daripada sumber ilahi, ia tidak mudah. Maka antara yang kita boleh lakukan ni, kalau siapa-siapa yang bercakap tentang nak mencari kemuliaan, maka carilah kemuliaan itu dengan menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. So itu rumusnya pada malam ni. Simple, tetapi ia tidaklah mudah untuk kita laksanakan. Yang keduanya, persoalan yang kita boleh perhatikan perhatian, iaitu apakah ada beberapa cara ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan qala aslamtu li rabbil alamin. Kerana boleh saja Nabi Ibrahim jawab qala aslamtu. Kan? Aku ketika mana diminta untuk berserah diri, maka aku berserah diri. Tapi kenapa ungkapannya adalah qala aslamtu li rabbil alamin? Kenapa ada perkataan aku berserah diri kepada Tuhan Rabbil alamin, semesta alam. Why? Maka itu menjadi persoalan kepada kita juga. Maka di sinilah dibincangkan bahawa manusia ataupun makhluk Allah ini, ketundukan kita ni ada yang dengan sukarela. Walau tanpa pilihan. Alam tunduk kepada Allah. Tidak ada pilihan. Pokok yang sujud kepada Allah, ada pilihan lain ke untuk dia? Baik, so itu. Dan ada juga yang dengan sukarela, tapi dalam masa yang sama ada pilihan. Iaitu makhluk seperti kita ni, kita ada ikhtiar dan kita ada pilihan. Seperti Nabi Ibrahim dan pengikut ajaran beliau, seluruh kaum muslimin. Ini adalah mereka yang tunduk dengan sukarela. Tetapi dalam masa sama mereka ada pilihan. Mereka ada pilihan untuk tidak taat, mereka ada pilihan untuk taat. Jadi ini orang yang pilih untuk taat. Dan ada juga sementara yang lain memilih untuk tidak taat. Dia boleh tunduk tetapi dia pilih untuk tidak tunduk. Seperti apa? Seperti orang-orang kafir. Maka ini 3 kategori. Satu adalah yang memang tidak ada pilihan dan memang dia secara sukarela tunduk. Yang kedua adalah dengan sukarela tunduk tapi dia ada pilihan sebenarnya. Dan yang ketiga adalah tidak mahu tunduk dan dalam masa sama dia juga ada pilihan. Di sini qala aslamtu li rabbil alamin. Bagi yang tidak mahu tunduk, ketahuilah bahawa itu hanya sementara. Memang kehidupan kita ni sementara sahaja. Semalam Allahumma salli ala Muhammad.
adik ipar kepada adik ipar saya. Boleh faham kan? Adik ipar kepada adik ipar saya. Adik saya perempuan kahwin dengan suaminya lelaki lah. Jadi suami adik saya tu adik ipar saya lah. Adik ipar saya tu adik perempuannya berkahwin dengan seorang lelaki. Maka itu adik ipar saya lah. Boleh faham ya? Dia nak sebut tu adik ipar kepada adik ipar. Allahumma salli ala Muhammad. Muda lagi dalam 30 lebih aja. Semalam baru pulang daripada mengajar hafazan. Dia mengajar sekolah tahfiz kan. Baru pulang daripada mengajar hafazan. Wallahu a'lam mengantuk. Wallahu a'lam. Langgar belakang lori dan qadarallah meninggal dunia. Saya dengar saudara Irfan di sebelah Tanjung Karang sana. Masya-Allah tabarakallah. Saya memang tak sempat nak turun lah pasal petang semalam accident, malam tadi dah selesai apa semua kan. Tapi ini satu kemergian yang dicemburui juga. Dia punya solat jenazah itu macam orang pergi solat Jumaat. Tu orang solat Jumaat, kalau orang lelaki solat Jumaat tu ramai kan. Macam tu solat jenazah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baru kahwin berapa bulan? Tak silap bulan 12 tahun lepas. Saya tak sempat nak hadir kerana ada urusan masa majlis perkahwinan itu. Tidak, saya diminta untuk hadir untuk bacakan doa kan. Tapi itulah qadar Allah. Nak bagi tahu betapa kita ni nak tunduk ke tak nak tunduk ke. Sebab tu qala aslamtu li rabbil alamin. Kamu ada pilihan untuk tunduk, kamu ada pilihan untuk tidak tunduk, kamu ada pilihan untuk serah atau kamu ada pilihan untuk tidak serah diri. Tapi akhirnya sebenarnya ketika mana nyawa meninggalkan dunia ini, maka dia pasti akan tunduk dan patuh juga. Kan? Manusia sehebat mana pun, Firaun sekuat mana pun, Qarun sekaya mana pun, pada akhirnya pasti akan tunduk dan patuh juga kepada Tuhan yang menciptakan. Sebab itu antara hikmahnya bila menyebut qala aslamtu, tidak terhenti di situ, li rabbil alamin, kerana nak berikan gambaran tentang manusia. Tengok alam, mereka sudah pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh sahaja ciptakan mereka untuk tidak tunduk, tapi mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah kita juga. Kan boleh sahaja kita memilih untuk tidak tunduk dan kita boleh memilih untuk tunduk. Tapi yang pastinya akhirnya ketika mana nyawa sudah meninggalkan jasad kita, maka di sana nanti tidak ada pilihan yang lain melainkan kamu kena tunduk juga kepada Rabbil Alamin. Dialah Tuhan sekalian alam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka itu beberapa cara tunduk terhadap Allah, dan ketahuilah bahawa akhirnya kita memang kena tunduk, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kehidupan kita tak tahu bilakah saatnya akan tiba. Bayangkan baru habis mengajar dalam keadaan baru lepas jumpa dengan anak murid. Lepas mengajar di sini, mengajar tutup. Tiba-tiba dah tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ingatlah, sekalipun tidak mahu tunduk kepadanya pada waktu ini, kelak pasti akhirnya akan tunduk, kerana itulah hakikat kita diciptakan. Sekalipun kita nak degil waktu ini, eloklah kita tunduk dalam keadaan kita rela daripada nanti dipaksa, dan ketika itu kita dalam keadaan yang terseksa. So itu adalah persoalan daripada surah Al-Baqarah ayat 131. Iz qala li rabbih iz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika mana dikatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, serah dirilah. Maka apa jawapan Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka hari ini siapa pun yang nak mencapai darjat kemuliaan, kita di rumah, kita nak keluarga dimuliakan, aslamtu li rabbil alamin. Kita di organisasi, kita nak mengangkat organisasi kita ke satu tahap martabatnya tinggi, aslamtu li rabbil alamin. Kita nak
mengembalikan negara pada kedudukan martabatnya martabat yang tinggi. Aslamtu li rabbil alamin. Maka itu kan formulanya. Dan formula ini bukan formula daripada mana-mana manusia, tapi ini formula daripada yang menciptakan manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat 132. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So, okey semua, insya-Allah kita nak lanjutkan ayat 132. Sekiranya okey, sekiranya okey, sila tunjukkan begini. Macam nak tunjuk macam ni? Okey. Terima kasih Hajar Rafiq. Hajah Ain, terima kasih. Roslina, Haji Roslina juga terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana yang lain? Haji Zakiah, terima kasih terus. Haji Absah, insya-Allah tabarakallah. Ada yang tercari-cari kat manakah button itu. Tuan Haji Romi juga, alhamdulillah. Insya-Allah tabarakallah. Jadi okey semua insya-Allah, dan kita nak lanjutkan ayat 132. Baik, ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim, wassa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, iaitu wa Ya'qub, dan demikian jugalah Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anak. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ini kalau kita pergi dengan khutbah Jumaat, ini selalu kita dengar. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan, ini adalah wasiat yang diberikan, yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah wasiat yang disebutkan oleh Nabi Ya'qub. Maka apakah wasiat kita kepada keturunan kita? Apakah wasiat kita kepada anak cucu kita? Ya, kita mungkin ada wasiat harta, kerana dalam Al-Quran juga menitik beratkan tentang harta. Islam bukanlah agama yang meletakkan harta itu satu benda yang sampah dan rubbish semata-mata, tapi ia perlu diuruskan. Bahkan pagi tadi dalam sesi bersama dengan Dr. Zaharuddin, saya baru perasan juga bila saya mengkaji tentang ayat 282 yang terkait dengan hutang itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Rupa-rupanya pada ayat 281 dan 280. Ayat 280 itu cakap tentang hutang. Tapi ayat 281 bercakap tentang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bercakap tentang takutlah kamu, bertakwalah kamu pada hari yang kamu akan bertemu dengan Allah. Apa kaitannya? Maka itu yang dibahaskan oleh para ulama, bahawa di celah ayat hutang itu adanya perbincangan akhirat, mengingatkan kita tentang hutang itu tidak hanya di dunia, tetapi hutang adalah sesuatu yang sampai ke akhirat. Sebab itu dengan hutang seorang itu tergantung amalnya kerana hutang. Seseorang itu tidak disolatkan jenazahnya pada zaman Nabi SAW kerana hutang. Betapa orang yang mati syahid tetapi tertolak amalnya kerana hutang, tergantung amalnya kerana hutang. Jadi rupa-rupanya itu hikmahnya mengapa tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, mengapa susunan itu ayat yang terkait dengan akhirat di celah-celah ayat hutang. Dan kemudian mengapa ayatnya panjang tentang hutang itu nak memberikan gambaran bahawa memang perbincangan hutang itu ia panjang sampai ke akhirat.
Itu panjangnya itu. Bahkan mengapa ia panjang pada ayat tersebut? Kerana nak berikan gambaran tentang supaya kamu ada panduan yang cukup tentang hutang. Panjanglah perbincangan tentang itu, tapi nak beritahu kepada kita bahawa Islam tidak menafikan tentang hal-hal tersebut. Tetapi pada ayat 132, lihatlah bagaimana para nabi berwasiat kepada keturunan mereka. Apa wasiat mereka? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu adalah orang muslim. Ya Karim. Kadang-kadang kita sibuk dan kita disibukkan dengan wasiat-wasiat yang lain sehingga kita terlupa untuk mewasiatkan kepada ahli keluarga kita dengan wasiat yang terbesar. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak dilalaikan dengan hal-hal yang lain semata-mata sehingga kita terlupa untuk memberikan peringatan ini kepada ahli keluarga kita. Ya Karim, mari kita lihat persoalannya. Bagaimanakah diperintahkan manusia untuk mati dalam keadaan beragama Islam? Sedangkan manusia itu tidak dapat menentukan bagaimana keadaannya apabila kematian mendatanginya. Macam mana kita ni nak tentukan kita ni mati dalam keadaan Islam sedangkan kita tak boleh tentukan kita ni mati di mana? Kan? Macam tadi saya sebut tentang adik ipar kepada adik ipar saya. Dan kita pun tak tahu di manakah. Kadang-kadang kematian ini iza ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Dan apabila sampai masanya maka tidak ada yang boleh mempercepatkan ataupun tidak ada siapa yang boleh memperlambatkannya. Maka itu juga satu peringatan kepada kita. Kadang kita bawa kenderaan, selalu juga diingatkan kalau sudah ajal di depan, habis. Dan kita tengah-tengah sihat, boleh saja habis. Tengah sihat, tengah-tengah sakit, boleh saja habis. Lepas tu kadang-kadang bila sakit je habislah aku, matilah aku. Bertenanglah kerana kematian itu syaratnya bukan sakit. Kematian itu syaratnya bukan tua. Kematian itu bukan syaratnya sekian dan sekian dan sekian. Syaratnya adalah sampai masa. Sebab itu kalau kita sakit bersyukur. Alhamdulillah itu nikmat yang Allah bagi kepada saya untuk saya hargai. Bacalah sejarah Nabi Ayub, maka kita akan amat menghargai kalau kita sakit. Namun ketika mana kita berharta, bacalah sejarah orang-orang yang kaya pada zaman Nabi SAW, maka kita akan jadi orang yang mensyukuri harta kita dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana bukanlah sakit penyebab kematian, bukanlah umur yang sudah lanjut itu penyebab kematian. Walaupun itu adalah tanda-tanda seperti mana Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak silap saya Nabi Daud yang berkawan dengan malaikat maut. Ada yang berkawan dengan malaikat maut. Nabi ada yang berkawan dengan malaikat maut. Lalu dikatakan kepada malaikat, kalau sampai ajal aku nanti kau bagi tahu. Lalu tiba-tiba sampai ajal. Lalu Nabi Daud sebut, kalau tak silap saya Nabi Daud. Kenapa tak bagi tahu? Kan sudah diberitahu. Apa tandanya? Bila rambutmu sudah beruban, bila matamu sudah kabur. Itu semua tanda-tanda lah. Allahumma salli ala. Baik. So, sekali lagi kita pergi di sini. Macam mana kita ni nak tentukan kita ni mati dalam keadaan Islam? How? Maka As-Sa'di menyebutkan, dirikanlah agama Islam. Bersifatlah dengan syariatnya. Lazimilah akhlaknya. Ini kena kekal. Jangan apabila kematian datang pada masa itu kamu dalam keadaan yang sebaliknya. Dan sesiapa yang hidup dengan sesuatu perkara, ingat, siapa yang hidup dengan sesuatu perkara, maka dia akan mati dengan perkara itu. Saya masih ingat kuliah yang disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar Nasir yang menyebut dalam kuliahnya itu tentang design your death. Design kematian anda. Dan simple saja. Apakah cara untuk design kematian? Maka hiduplah dengan kehidupan kita itu. Maka
orang yang hidup dengan perkara itu maka dia akan mati dengan perkara itu. Dan siapa yang hidupnya dengan perjuangan Al-Quran, insya-Allah, dan akhir hidupnya akan kembali dengan perjuangan Al-Quran. Siapa yang hidupnya dengan kemaksiatan, maka kendati pun dia boleh berpura-pura di depan manusia, tetapi akhirnya dia akan kembali dan dia akan pergi dengan kemaksiatannya itu. Kita ni hidup dengan perkara itu dan kita akan mati dengan perkara itu. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW terkait dengan bagaimana cara seorang itu hidup, maka di sanalah nanti cara dia mati. Nanti boleh rujuk kemudian dalam Ibnu Katsir disebutkan hadis itu. Dan kemudiannya siapa yang mati dengan sesuatu perkara, maka dia akan dibangkitkan dengannya. Maka poinnya adalah macam mana kita ni, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Macam mana kita nak buat? Ini dia terkait dengan soalan yang seterusnya. Ada yang kata jangan risau, buat maksiat nanti boleh taubat. Adakah ini sejalan dengan seruan janganlah kamu mati melainkan kamu seorang muslim? Maka disebutkan dalam Misbah pula, pesan ini bererti jangan kamu meninggalkan agama itu walau sesaat pun. Jangan kita tinggalkan. Sehingga dengan demikian, bila pun saatnya kematian datang kepada kamu, kamu semua tetap menganutnya. Kematian tidak dapat diduga datangnya. Jika kamu melepaskan ajaran ini dalam salah satu detik hidupmu, sekejap sahaja, maka janganlah sampai detik itu adalah kematian datang merenggut nyawamu sehingga kamu mati dalam keadaan kamu tidak berserah diri. Kerana itu jangan sampai ada saat dalam hidup kamu yang tidak disertai oleh ajaran ini. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini satu ayat yang cukup menguatkan hati kita supaya jangan sekali kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita takut ketika mana kita sedang melakukan kemaksiatan itu, maka saat itu nyawa kita dijemput. Ya Karim. Sedangkan kita berusaha untuk fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada orang kata tak apa, kita boleh taubat. Memang Allah itu Maha Pengampun. Namun kita tahu tak bila masa yang kita akan dicabut nyawa gitu? Kita tak tahu. Kita khawatir ketika mana kita sedang melakukan kemaksiatan itu tidak sempat kita bertaubat dan kita diangkat ataupun diambil nyawa. Sebab itu jangan pernah kita rasa okey bila melakukan maksiat, kerana kita tidak tahu bila nafas kita akan berakhir. Dan sebab itu berdoalah supaya kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan. Ini kena minta taufik daripada Allah. Ya Allah, berikan saya ya Allah kemampuan untuk beramal ya Allah. Ya Allah, berikan saya kekuatan ya Allah untuk melaksanakan ibadah ini ya Allah. Doa. Jangan mengharapkan kekuatan kita semata-mata kerana kita memang tidak ada kekuatan. Kita nak hafal Quran, kita malas nak berdoa. Doalah, ya Allah, bantu saya ya Allah, saya nak hafal Quran ya Allah. Doa, setiap hari doa. Saya diajarkan untuk doa hafal Al-Quran semenjak umur saya 10 tahun. Dan bahkan itu doa yang sampai hari ini saya tidak pernah tinggalkan. Alhamdulillah. Dan setiap kali solat itulah doa yang saya akan baca. Dan kita takut kalau satu masa kita pergi dalam keadaan Al-Quran hilang daripada kita. Ya Karim. Minta dengan Allah supaya Allah beri kita taufik untuk kita dapat melaksanakan kebaikan. Jadi itu yang kita boleh berikan perhatian pada ayat 132. Kita ada masa berbaki sekitar 10 minit lagi. Jadi hajah-hajah sekalian, sekiranya ada persoalan boleh saja tuliskan di ruangan chat. Jadi insya-Allah sementara saya menerangkan ayat 133 dan 134 ini, sekiranya persoalan tuliskan di ruangan chat. Insya-Allah kita akan respon. Kalau ada jawapannya kita respon malam ni lah. Kalau tidak, sekali lagi seperti mana biasa saya mohon untuk dapat dijawab pada pertemuan yang akan datang. Jadi jom kita tengok ayat 133. Ini terkait dengan Nabi Yaqub pula.
am kuntum syuhada iz hadara Yaqub. Demikianlah wasiat Nabi Yaqub, bukan sebagaimana yang kamu katakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Kamu tidak hadir ketika mana Nabi Yaqub hampir mati. Iz hadara Yaqub al-maut. Iz qala li bani, dan dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apakah yang kamu akan sembah sesudah kematian aku? Ini maksudnya dialog sebelum mati ni. Itu yang dibincangkan oleh para ulama. Qalu na'budu ilahak. Mereka jawab apa? Kami menyembah Tuhan. Wa ilaha abaik, dan Tuhan datuk nenekmu, iaitu Ibrahim. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dan Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Ishaq. Ilaha wahida. Dialah Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah kami berserah diri. Baik, ini wasiat seorang ayah di hampir mati. Persoalannya adalah, kamu akan sembah apa selepas ketiadaan aku? Ma ta'buduna min ba'di. Kamu sembah apa lepas aku tak ada nanti? Bukan persoalannya kamu nak makan apa nanti bila aku dah tak ada. Kamu nak tinggal mana nanti bila aku dah tak ada. Ma ta'buduna min ba'di. Kamu nak sembah apa nanti bila aku dah tak ada. Dan ini jawapan yang sangat melegakan seorang ayah. Apabila anak-anak jawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Mudah-mudahan kita juga diberikan zuriat keturunan yang boleh memberikan jawapan seperti ini, dan jawapan seperti ini tidak mungkin boleh diberikan melainkan kepada anak-anak kita yang Allah berikan hidayah dan juga taufik. So, kena selalu berdoa supaya mereka diberikan hidayah dan juga taufik. Dan sudah pasti hidayah dan taufik itu kita usahakan juga di kemampuan sunnatullah kita. Maka ini legasi besar yang kita nak kena bina. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam sesi, saya dah lama tidak bersama-sama dalam sesi Build Your Legacy, BYL. Dan kali ini ada BYL plus KPI. InsyaAllah akan disampaikan oleh saya sendiri bersama dengan Tuan Fazrul Ismail dan juga Tuan Jamil Wahab di Melaka nanti, tak silap di Hotel Muzaffar, insyaAllah. Seingat saya tahun 2016 ketika mana dalam keadaan yang chaos, tidak ada arah, masa dah tak ada panduan. Antara yang menarik saya kembali adalah bila saya mula memahami tentang ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, dan sampai sekarang lah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya pernah faham, itu juga saya nak sampaikan kepada ramai orang bahawa kena faham benda ni, kan? Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah kalam Allah. Baik, mari kita tengok di sini. Soalan, mengapakah yang ditanyakan adalah kehadiran mereka pada saat-saat kedatangan tanda-tanda kematian? Kenapa tanya hal bila dah nak mati baru persoalan ni? Kenapa di highlightkan tentang persoalan ini? Iz hadara Yaqub al-maut. Kenapa persoalan ini yang timbul? Boleh je wasiat tu kan waktu anak tengah bermain, waktu anak masih kecil, waktu anak tentang sekian, waktu kita macam ni. Tapi kenapa ketika mana wasiat dah nak mati? Why? Kenapa? Kerana itulah saat-saat terakhir dalam hidup. Itulah saat perpisahan. Sehingga kan tidak ada lagi wasiat lain sesudahnya. Maknanya apa? Kalau itulah Allahumma salli ala Muhammad, dan doa itulah apa wasiat yang diberikan oleh Nabi Yaqub, maka kita tahu bahawa itu wasiat yang sangat penting. Dan saat itulah biasanya dan hendaknya wasiat penting disampaikan. Dan bila dah nak berakhir seseorang itu, barulah wasiat-wasiat sekian dan sekian dan sekian dan sekian.
Maka sebab itulah di-highlightkan wasiat sebelum kematian. Nak beritahu sekali lagi, ini satu wasiat yang sangat penting. Anak kita, keturunan kita nanti nak sembah apa? Ma ta'buduna min ba'di. Bila aku dah tak ada, kau akan sembah apa? Ini persoalan yang kita kena tanya pada ahli keluarga kita. Dan Haji Romi tanya pada anak, saya tanya pada anak saya, dan Haji Zakia, Haji Nabisha, dan Haji Hazimah tanya pada anak-anak ini. Ma ta'buduna min ba'di. Kamu nak sembah apa lepas aku tak ada nanti? Kalau jawapannya adalah Allah, legalah hati kita. Macam mana keadaan kamu bila aku dah tak ada nanti? Nanti kata ayah nanti macam mana nak bahagi-bahagikan? Itu yang menjadi persoalan. Allahu Akbar. Sesak nafas. Rasa dada tu, ya Allah. Itu yang nak kena bina tu, kena fikir. Kena fikir. Saya bawakan persoalan fikir malam ni, tapi kalau perempuan ada kelapangan, kita bengkelkan macam mana perkara ini boleh direalisasikan, itu lebih baik. Ya. Sebab itu, apa yang kita boleh buat selepas ni, cari wasiat-wasiat orang soleh dan tengok apakah wasiat mereka kepada ahli keluarga mereka dan ambil pelajaran. Tolong ambil itu. Ya Karim, minta doa hafal Quran. Haji Hazimah, saya tak adalah doa hafal Quran yang khusus, yang spesifik, tak ada pun. Dan kerana itu doa yang memang terlintas daripada umur 10 tahun. Jadi doa masa kecil sampai ke besar itulah doa. Dan doa saya simple, ya Allah, berikan saya kekuatan, saya nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Ya Allah, jangan kau lupakan saya dengan ayat-ayat Al-Quran. That's it. Doalah dengan doa yang kita mahu. Tak ada pun doa-doa yang spesifik. Untuk itu saya pribadilah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Yang terakhir, ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Dan setelah diceritakan tentang kisah-kisah yang kita sudah bacakan itu, maka ini tilka ummatun qad khalat. Maka laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan kamu pula untuk apa yang kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. So ini satu pelajaran besar juga. Bila kita baca tentang sejarah itu, jangan hanya sekadar kita baca, tapi berusahalah untuk kita beramal. Kerana mereka, itu persoalan mereka. Tapi untuk kita macam mana? Untuk zuriat kita macam mana? Keturunan kita macam mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka mari kita lihat satu persoalan sahaja di hujung ini, iaitu adakah berbangga dengan keturunan adalah sesuatu yang mulia? Kita pernah sebutkan tentang bahawa keturunan itu juga adalah satu perkara yang penting. Kalau tidaklah disebutkan tentang mencari seorang wanita itu, salah satunya adalah daripada keturunannya. Bahkan antara pelajaran besar macam mana perceraian orang soleh. Jangan ingat orang soleh itu tidak bercerai. Ada tak sejarah orang soleh yang bercerai? Siapa tahu? Kita mungkin mendengar cerita suami baik, isteri tak baik, isteri baik, suami tak baik. Tapi ini dua-dua baik. Dua-dua baik. Allahumma salli ala Muhammad, iaitulah perkahwinan di antara Sayyidina Zaid bin Harisah. Ini adalah anak angkat Nabi SAW dengan, kalau tak silap, Sayyidatina Zainab binti Jahsh. Itu kan satu perkahwinan yang akhirnya adalah perceraian. Dan saya tidaklah mahu melanjutkan tentang cerita itu dengan panjang lebar.
tetapi saya nak membawa satu konteks bahawa keturunan juga adalah satu perkara yang penting, dan sekufu juga adalah satu perkara yang penting. Dan kerana Zaid bin Harithah itu dalam sejarah hidupnya itu pernah menjadi hamba. Sedangkan Zainab adalah keturunan yang mulia, wanita yang mulia, orang yang terhormat. Sebab itu perkahwinan yang tidak sekufu, sekiranya yang perempuannya tidak boleh turun, yang lelakinya tidak boleh naik. Dia sama ada dua je. Sama ada yang perempuannya itu turun ataupun yang lelakinya naik. Ataupun memang tidak boleh berlaku dan tidak bertahan lama. Itu antara sejarah. Bahkan nanti kalau bertanya tentang macam mana dengan Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, itu lihatlah macam mana Sayyidatina Khadijah apabila berkahwin dengan Nabi SAW, seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu bab yang panjang kita nak bincangkan. Tapi poin dia adalah, itu keturunan bukanlah sesuatu yang kita nafikan langsung, tetapi di sini ada persoalan tentang tilka ummatun qad khalat. Maka dalam Ibnu Katsir menyebutkan sesungguhnya pengakuan kalian sebagai anak keturunan umat yang terdahulu, iaitu kamu ni keturunan para nabi, kamu ni keturunan orang soleh, itu tidaklah memberi manfaat jika kalian tidak berbuat kebaikan yang menguntungkan diri kalian sendiri. Bahawa keturunan itu bagus, tetapi hanya klaim saja kami ni keturunan Nabi. Kan ada. Saya masih ingat lagi apa yang diungkapkan oleh Prof. Quraish Shihab. Ketika mana ditanya kenapa tidak mahu dipanggil dengan panggilan Habib kepadanya. Antara yang dikhawatirkan adalah apabila panggilan itu dipanggilkan kepada dirinya kerana dia tahu bahawa nasabnya itu adalah keturunan Nabi SAW. Tetapi ia khawatir menjadi satu fitnah. Kerana bagi orang yang dari nasab yang mulia tetapi tidak dengan ilmu yang mulia, walhal beliau adalah seorang ilmuwan yang besar dalam bidang Al-Quran, tapi masih sangat menjaga nak menasabkan dirinya, nak mengkhabarkan dirinya itulah daripada keturunan Nabi SAW pun sesuatu yang sangat membebankan jiwa dia. Ni. Sebab itu berada daripada keturunan yang baik-baik itu bagus, tetapi ia tidak beri manfaat kalau kita sendiri tidak melaksanakannya. Kerana amal perbuatan mereka itu adalah untuk diri mereka sendiri, dan amal perbuatan kalian adalah untuk kalian sendiri. Masing-masing dengan apa yang kamu lakukan itu habuan masing-masing. Lepas itu kita doa dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah daripada keturunan kami ini keturunan yang saleh, dan kami juga daripada keturunan yang saleh. Dan kita doakan supaya Allah berikan kita taufik, dan bukan hanya keturunan yang saleh, tetapi Allah berikan kita taufik, ya Allah, berikan kami taufik, ya Allah, untuk kami beramal dengan apa yang dilakukan oleh para nabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naktafi bihadzal qadar. Cukup sekadar itu dahulu untuk halaman 20. Bermula daripada ayat 130 sampai ayat 134 untuk malam ini. Insya-Allah kita akan bertemu pada hari Selasa depan, insya-Allah. Kerana Selasa depan hari cuti tu, hari cuti. And mana tahu ramai yang berjalan-jalan lagi. Dia bila dah buka endemik ni, rajinnya manusia berjalan-jalan, tapi jaga dirilah. Apa pun kita minta Allah peliharalah kita semua, insya-Allah. So, ada apa-apa persoalan di hujung? Sekiranya ada, kita buka ruang sekitar beberapa minit. Kalau tidak, kita akan tamatkan. 5, 4, 3,
2, 1. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Diam tak diam kita sudah sampai halaman yang ke-20 walaupun kita bergerak setengah muka surat, setengah muka surat, setengah muka surat. Ini adalah satu bahagian yang penting. Bila kita mentadabburi Al-Quran, kemahiran yang penting itu adalah kemahiran untuk kita berfikir. Dan berfikir itu ia boleh datang dengan soalan. Dan mudah-mudahan dengan kemahiran tadabbur dengan soalan ini kita semakin baik hubungan kita dengan Al-Quran dan mudah-mudahan kita semakin bagus untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan hanya sekadar kita sahaja. Jadikan ia satu tanggungjawab kita bersama-sama untuk pada hari Selasa malam tuan-puan mohon disampai-sampaikan, disebar-sebarkan. Mudah-mudahan insya-Allah kalau malam ini ada 20 orang, kita doakan setiap malam Selasa itu ada 100 orang minimal. Kerana saya difahamkan kelas begini minimalnya 100 orang. Dan, mudah-mudahan itu dapat direalisasikan tetapi ia tidak dapat realisasikan oleh seorang. Ia adalah kerjasama kita semua insya-Allah. Wallahu taala alam. Hadza billahi wa taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat wal mujahidin wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.